صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Okay, terima kasih Asfa. Sama-sama, Cikgu. Okay, for today I'm going to discuss, saya bincang bab vektor ya daripada soalan trial kita. So kita ada 1 jam, biasanya kita 1 jam tu kita sempat 2 soalan macam tu lah. Okay, so daripada banyak-banyak topik, teacher pilih untuk discuss soalan vektor hari ini sebab vektor dia ada 14 markah, 12 markah pada kertas. Total dia 14 ke 12 dalam paper 1 dan paper 2 ya. 14 markah untuk paper 1 dan paper 2 total dia. So antara bab yang memberi banyak markah dalam peperiksaan matematik tambahan. Baik, so kita buat vektor hari ini. So macam biasalah cikgu akan terang balik, sesiapa yang dah reti anggap ni ulang kaji ya. Baik. Okay, so now tengok apa yang kita perlu tahu dalam bab vektor. Okay, apa benda yang basic yang awak perlu tahu dalam bab ini. Pertama sekali, vektor awak tahu dia ialah mesti mempunyai magnitude dan direction. So dalam bab vektor sangat penting kita kena tengok direction. Okay, so kita tahu kalau kita bergerak ke kanan, direction tu kita anggap positif. Jadi bila kita bergerak ke kiri bertentangan arah, so direction akan jadi negatif. So penting untuk kita lihat direction. Kemudian cara tulis vektor dalam Maths, dari contohnya kita ada vektor A, B. Ini bermaksud pergerakan kita ialah bermula dari titik A ke titik B. Titik A itu ialah titik mula, titik B itu ialah titik akhir. Direction dia ke arah dari A ke B. Kalau awak nampak simbol modulus, palang ni dalam bab vektor, simbol palang ini dia tak membawa maksud macam bab lain kita kata sentiasa positif. Tapi untuk bab vektor, palang ni, modulus ni bermaksud magnitude. Okay, apa itu magnitude? Magnitude dalam bahasa mudah kita ialah distance ataupun jarak. Okay? Ataupun berapa panjang dari titik A ke titik B. Itu maksud dia magnitude. Okay, unit vektor maksudnya satu bahagian. Satu bahagian vektor. Contohnya dari titik A ke titik B, katalah panjang dia, magnitude dia ialah 5 unit. So 5 unit cikgu boleh bahagi kepada 5 bahagian lah. 1, 2, 3, 4, 5. So itu ialah magnitude untuk vektor AB. Bila cikgu sebut unit vektor, dia maksudnya satu bahagian daripada keseluruhannya 5 bahagian. Jadi magnitude vektor AB akan jadi 1/5 daripada AB. Okay, bila sebut unit vektor, so itu maksudnya satu bahagian daripada magnitude vektor tersebut. Sebab itu kalau awak pergi tengok formula unit vektor ialah, katalah vektor itu ialah xi tambah yj, dia per square root of x square plus y square. Dia ialah satu daripada magnitude. Magnitude ni distance ni macam mana nak kira? Kita buat macam kita buat theorem Pythagoras. X square plus y square, square root. Okay? So cikgu bagi contoh lain. Contohnya kita ada vektor macam ni.
Okay, sini A, sini B. So katalah sini X unit, sini Y unit. Jadi distance daripada A ke B tu kita buat teorem Pythagoras. X square plus Y square. So itu ialah magnitude AB. Okey, kemudian kalau awak nampak perkataan parallel vector, perkataan parallel ataupun dia tunjuk gambar rajah tu ialah selari. Dua garisan yang selari ataupun parallel, iaitu kita tulis sebagai AB. Contohnya vektor AB selari dengan vektor CD. Jadi kita tulis AB sama dengan lambda CD. Awak tambah satu pemala dekat sini. Atau kalau awak tak minat lambda, awak boleh tulis AB sama dengan KCD. Sama saja macam awak buat bab variation dalam math modern tu. Tambah satu constant. Okey. Baik, sekarang kita tengok soalan trial kita. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 kertas 1. Okey. 4 markah untuk soalan ini. Okay, rajah 6 menunjukkan segitiga ABC. Dia ada triangle ABC sekarang. Okay, given that AB plus BC equal 5I plus 3J. Express M in terms of P. Okay, pertama sekali apa yang soalan minta? Express M in terms of P. Maknanya kita jawapan akhir kita nak M tu jadi subjek. M sama dengan, tak tahu apa cerita kat sini, tapi akan ada P di sini. Okay, that is M in terms of P. Okay, from the given information, we have AB plus BC. Kalau AB plus BC, the resultant vector will be AC. Macam mana teacher dapat? Titik mula dia ialah A, titik akhir dia ialah C. So AB plus BC is equal to AC. So it means now vector AC is 5I plus 3J. So dari titik A pergi titik C, kalau 5I 3J ni maksud dia kita kena gerak 5 step dari point A ke point C. You have to move 5 step to the right and 3 steps upwards. Okay, that is 5I plus 3J. So and then this is the end point. So that is the vector AC, the resultant vector. Itu maksud dia. Baik, macam mana kita nak jawab soalan ini? Soalan ini dia bagi koordinat. Macam mana kita nak guna koordinat? Baik. Dan kita tahu untuk Cartesian ni, kita tahu kalau pergerakan ke kiri ke kanan ialah pergerakan I, pergerakan ke atas ke bawah ialah pergerakan J. So kita bila ada koordinat, kita boleh baca daripada titik O. Dari titik O ke titik C, koordinat dia ialah, sini ialah H, sini ialah M. Maknanya apa? Dari titik O ke titik C, cikgu boleh gerak H langkah ke kanan. So cikgu boleh tulis OC sebagai HI plus MJ. Okay, daripada O pergi C, H langkah ke kanan, M langkah ke atas. Jadi HI plus MJ. Kemudian daripada O pergi B, dia ialah koordinat dia ialah negatif 1, 2. Bila negatif 1, 2, maksudnya kat sini negatif 1, atas ni 2. Jadi pergerakan dia dari O ke B, kita kena gerak dari ni O kan, ini B atas ni. So dari O ke sini kita kena gerak 1 langkah ke kiri. 1 langkah ke kiri, jadi dia akan jadi negatif 1I. So teacher tulis negatif I. Plus sebab kita nak naik ke atas, plus berapa langkah ke atas kita kena gerak? Kita kena gerak 2 langkah ke atas. Macam mana cikgu tahu 2? Sebab koordinat dia negatif 1, 2. So Y dia ni 2. So 2 langkah ke atas. So jadi negatif I plus 2J. Boleh awak?
setakat tu? Boleh. Okey. So daripada koordinat A, kita tahu vektor OA ialah dari O pergi A kena gerak berapa langkah ke kiri? Berapa langkah ke kiri? Negatif 3P. Negatif 3P I. Okay, I. I tu direction dia. Okay, negatif 3Pi plus ke minus? Minus. Minus 2HJ. Okay. So pergerakan dia dari sini ke sini kena gerak 3 langkah ke kiri. 3P langkah ke kiri. Kemudian gerak 2H langkah ke bawah. So dia akan jadi negatif 3Pi tolak 2HJ. Okey, so sekarang kita cuma perlu guna maklumat ni masuk sahaja ke sini. So jadi sekarang cikgu boleh guna AB tambah BC atau cikgu boleh terus cari AC daripada sini. Daripada maklumat ni. Okey, kalau kita nak guna dari sini, kalau kata dari sini AC ialah kita tahu ialah kalau ada O dia akan jadi AO tambah apa? AO OC. tambah OC. Itu ialah AC. So jadi AO yang awak ada kat sini ialah dari O ke A. Dari O ke A ialah negatif 3Pi tolak 2HJ. Tapi sekarang awak nak equation awak nak AO. Maka kita terbalikkan. Dia akan jadi positif 3Pi tambah 2HJ. Bila dia opposite direction, so tanda negatif akan jadi positif. Kemudian tambah OC, OC ialah HI tambah MJ. So kita mudahkan ini, I dengan I, jadi kita boleh gabungkan. So yang dalam bracket tu kita akan tulis 3P tambah H. Kemudian J dengan J pun kita boleh gabungkan. Dalam bracket ni kita tulis 2H tambah M. Itu ialah vektor AC yang kita dapat daripada gambar rajah. Jelas setakat tu? Jelas. Okey. Daripada gambar rajah kita dapat vektor AC ialah ini. Tapi daripada soalan AB tambah BC tu ialah AC lah kan. So AC sama dengan 5I tambah 3J. Jadi AC sama dengan 5I tambah 3J. Maka sekarang kalau kita bandingkan dua ini, mereka ialah vektor yang sama. Jadi kita boleh kata 3P tambah H sama dengan siapa? 5. Nah, 5. Kita tak ambil I lah sebab kita ambil yang dia punya pemalar kat depan ni saja. 3P tambah H sama dengan 5. Kita bandingkan vektor I. Kalau kita bandingkan vektor J, kita akan dapat satu lagi equation iaitu 2H tambah M itu sama dengan 3. 3. So awak ada dua equation sekarang. Awak belum lagi sampai sebab dia kata dia nak M in terms of P. Kita nak M sahaja tajuknya. Okay, daripada second equation, cikgu ada nampak M kat sini. Maka cikgu boleh tinggalkan M. Cikgu pindahkan 2H ke kanan. Maka kita akan dapat 3 tolak 2H. Okay, tapi sekarang jawapan kita ialah M in terms of H. Soalan nak M in terms of P. Jadi macam mana kita nak hapuskan H ni? Dalam Equation equation 1 kita subjekkan sebagai H. Betul. Daripada equation 1 ni kita ubah jadikan H tajuk kemudian kita ganti kat sini. So daripada equation 1 ni kita boleh buat H jadi tajuk. Jadi H equal 5 minus 3P. So 3P kita bawa ke kanan. So H equal 5 minus 3P tu kita substitute into this equation. So kita dapat M sama dengan 3 tolak 2
darab dengan H tu gantikan dengan 5 tolak 3P, maka M kita dapat 3 tolak, ini kita expand, 2 kali 5 akan jadi 10, 2 kali 3 akan jadi 6, negatif jumpa negatif jadi positif, positif 6P, and then simplify 3 minus 10 you get negative 7 plus 6P. So now we already get the answer M in terms of P. So this is your final answer. Okay, so boleh tulis negative 7 plus 6P atau ada orang bagi jawapan 6P minus 7 pun boleh. Sama saja, yang penting 6P tu positif, 7 tu negatif. Okay, ada apa-apa bahagian yang awak tak jelas dalam soalan ni yang awak perlu teacher explain lagi sekali? Tak ada, nak? Okay, ingat untuk I itu ialah pergerakan melintang, J itu ialah pergerakan menegak ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Okay? Baik, kita seterusnya tengok soalan vektor juga, tapi soalan kertas 2. Okey, soalan kertas 2 bab vektor yang ini awak dapat, kalau awak jawab tepat semua awak akan dapat 10 markah. Okey, baik, kita tengok soalan dia. Diagram 8 shows a triangle POQ. The point A lies on OQ and the point B lies on PQ. The straight line PA intersect the straight line OB at point C. Okay, so sekarang kita daripada maklumat ayat yang di atas ini yang kita dapat ialah dia bagi tahu ini ialah straight line lah. Okay, next dia baca lagi info yang di bawah. Given that OQ equal 5x. So bila baca ni teruslah transfer maklumat tu pada gambar rajah awak. Okay, transfer pada gambar rajah awak. Dia kata OQ 5x. OQ. So OQ, teacher tulis sinilah OQ. Direction dia ke sana, dari O pergi Q. That is 5x. Okay, kemudian OP, O ke P, direction ke atas. Itu ialah 4y. OQ nisbah OA equal 5 to 3, PQ equal 3 PB. Okay, sekarang kita nak guna nisbah tu dulu. Kita nak ubah nisbah supaya nanti kita boleh guna. So OQ nisbah OA ialah 5 nisbah 3. Itu kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. OQ per OA sama dengan 5 per 3. Kita boleh tulis dalam bentuk equation. OQ sama dengan 5 per 3 OA. Ini semua maklumat daripada nisbah yang diberi. Okey, ini kalau OQ dengan OA. Kalau kita nak tak mau OQ dengan OA, kita nak yang lain. Contohnya, sini O, sini A, sini Q. Dia kata OQ 5 bahagian. O sampai Q 5. O sampai A, OA 3 bahagian. So sini 3 bahagian. Bermaksud A sampai Q hanya ada 2 bahagian. Sebab total dia daripada O sampai Q 5 bahagian. Clear tak yang ni? Clear. Okay. So kalau teacher nak, ni teacher cerita pasal ratio dulu nak, saat ni baru kita jawab soalan. Okay, kalau teacher nak, tak ni dia ratio antara OQ dengan OA. Kalau teacher nak OA dengan AQ, dia akan jadi OA nisbah AQ sama dengan 3 nisbah 2. Kalau teacher nak tulis dalam bentuk pecahan, dia akan jadi OA per OQ sama dengan 3 per 2. Itu cerita nisbah.
Okey, dia sama juga dengan nisbah yang PQ sama dengan 3PB ni. Kita boleh dapat beberapa maklumat daripada equation ni. So kalau dalam bentuk ratio awak ubah jadi fraction, PQ per PB dia ialah 3/1. Kalau kita darab silang balik dapat PQ sama dengan 3PB. Kalau kita nak tulis dalam bentuk nisbah tak mau PQ dengan PB, kita nak yang lain. Contohnya PQ 3 bahagian. PBQ, susunan dia macam tu. PBQ. Dia kata PQ 3 bahagian. P sampai Q 3, P sampai B 1 bermakna B sampai Q hanya 2. Total dia 3. Jadi kalau teacher nak nisbah PB, nisbah BQ, teacher akan dapat 1:2. Okey, tu nisbah dia. Okey, baik, sekarang baru kita tengok soalan. Express in terms of X and Y, vector PA. So sekarang kita nak cari vector PA. So kita tahu kalau vector PA, dia bermula di titik P, berakhir di titik A. Jadi vektor yang kita akan tulis sebagai P pergi ke satu tempat, tambah satu tempat tu ke A. So kita tengok diagram. Dari P nak pergi A, jalan yang kita boleh pilih ialah satunya ialah PO tambah OA. Jalan awak tak boleh putus. Ataupun awak boleh pilih PQQA. Mula di titik P, berakhir di titik A. Atau awak nak jalan jauh boleh PB tambah BC tambah CA pun sampai juga. Tapi kalau kita tengok dalam diagram, yang ada maklumat tadi, teacher tulis kat sini 4Y, teacher tulis kat sini 5X, maka kita kena guna jalan yang ada info, dia ialah PO tambah OA. Okey, setakat tu boleh ikut? Boleh. Okey, PO. PO, apa vektor PO? Negatif 4Y. Negatif 4Y sebab 4Y tu ialah untuk OP. Sebab tu pentingnya kita letak direction ni supaya kita tak tertinggal negatif. So PO ialah negatif 4Y tambah OA. Awak tahu tak OA sekarang berapa? Ada tak diberi? Tak ada. Yang kita ada ialah OQ. Bermakna sekarang ni kita nak guna nisbah tu lah. Nisbah yang diberi tu. So jadi sekarang ni yang kita nak cari ialah OA, yang kita ada ialah OQ, maka kita akan guna ratio yang ini. OQ dengan OA. Okay, cikgu buat kat sini OQ nisbah OA, OQ nisbah OA ialah 5 nisbah 3. Jadi kalau kita nak OA, kita darab silang, kita naikkan ke atas sana. Jadi 3 ni pindah ke sini, dia akan jadi 3 OQ per 5 itu sama dengan OA. Boleh ikut saya tak? Boleh. Okay, so 3 naik atas sini, 5 turun bawah sini, OA naik atas sana. So 3/5 OQ sama dengan OA. Jadi OQ kita tahu dia ialah 5X, maka OA ini ialah 3/5 daripada 5X. Okay, sebab OA ni dia ialah sama dengan 3/5 OQ. So jadi cikgu gantikan 3/5 darab 5X. Jadi kita mudahkan. So sini kita akan dapat negatif 4Y plus 3X. Okay, vektor dia ada cacing kat bawah ni. Awak lukislah tulisan tak simbol itu. Okay, boleh? Boleh. Okay, yang jawab tu boleh. Yang tak jawab tu boleh ke? Boleh nak? Tak ada orang respon, cikgu anggap boleh lah nak. Okey, baik. Kita seterusnya ke soalan nombor 2. Kita nak cari vektor OB.
OB bermula di titik O, berakhir di titik B. Okey, apa pilihan jalan yang kita ada? Pilihan jalan yang kita ada ialah OPPB. Atau awak boleh ambil jalan OQQB. Ataupun jalan lain ialah OCCB. Okey. So cikgu senaraikan dulu. OB, pilihan yang kita ada salah satunya ialah OP tambah PB. Atau OB ialah daripada O kita pergi C dulu. C tu R&R lah kan. Sambung perjalanan daripada C tu sampai ke B. Atau dari O kita pergi Q dulu. Kita pergi Q dulu, berhenti rehat dekat Q, sambung perjalanan Q pergi B. Okay, kita ada pilihan, beberapa pilihan. Jadi kita pilih yang ada maklumat. Okay, tentu dah OB sama dengan OC tambah CB ni paling tak ada maklumat langsung, apa-apa pun tak ada kat sini. Okay, so kita ada dua pilihan sekarang, sama ada kita pakai OP tambah PB atau OQ tambah QB. Sama sahaja, boleh saja mana-mana. Okay, kalau nak mudah supaya tak salah direction, kita tengok yang ni dia bagi dalam bentuk PQ, dia bagi dalam bentuk PB, maknanya direction dia dari P pergi B, P pergi Q. So yang lebih mudah kita pakai yang pertama ni. Sebab sini PB, direction dia dari P ke B. Kat sini kita ada PB. Boleh? Nak pakai yang bawah ni pun boleh juga, tapi kita mungkin lagi tersalah direction. Negatif positif kita tu tak betul. So cikgu pilih OB sama dengan OP tambah PB. Okay, saya buat kat sebelah sini ya. Saya tulis semula, sini ialah tadi arah ke atas dia ialah 4Y. Yang ini tadi OA tadi kita dapat apa? 3x lah no? OA ialah 3x. Semua sekali ni OQ ni ialah 5x. Automatik lah awak tahu AQ sahaja ialah 2x. Okay, 3 campur 2 dapat 5. Okay, sekarang kita nak cari OB. Root yang kita pilih sekarang ialah OP tambah PB. Jadi OP tak ada masalah, terang-terang dia dah bagi kat sini 4Y. Jadi awak tulis sahaja 4Y. PB, okay, PB tak ada, maka kita kena cari dulu. Kita boleh cari dulu PQ. Okay, kita cari dulu PQ. Okay, macam mana nak dapat PQ? Buat kat bawah sini, PQ. Teorem Pythagoras. Tak boleh guna teorem Pythagoras. Guna teorem Pythagoras untuk apa? Untuk apa guna teorem Pythagoras? Tengok balik nota tadi. Tu kalau distance. Kalau nak cari distance. Guna teorem Pythagoras kalau nak cari distance, kalau nak cari magnitude. Okay, tapi dalam kes kita sekarang, kita bukan nak cari panjang PQ tu. Kita nak cari vektor PQ. Kita nak cari vektor PQ, bukan distance dia. Okey, jadi PQ bermula dari titik P, kita nak pergi ke titik Q. Jadi kita jalan dia ialah PO tambah OQ. Faham tak cerita cikgu yang tu? Faham. Okay, so PO ialah negatif 4Y. Sebab apa dia negatif? Dia lawan arah dengan OP. Kemudian tambah OQ. OQ tu memang, tulis ni pula. OQ tu memang dia ada 5X. So kita just tulislah 5X. So kita tulis tambah 5X. Itu ialah vektor PQ. Jadi vektor PB ni sebelum ni dia ada bagi ratio. Dia bagi PQ sama dengan 3PB. So PQ sama dengan 3PB. PQ sama dengan 3PB.
maka PB saja dia ialah 3 tumai sini, dia akan jadi 1/3 PQ ataupun awak tulis PQ per 3 lah kan. Jadi PQ tu ialah negatif 4Y tambah 5X. Jadi kita dapat PB ni ialah sama dengan berapa? 1/3 PB tu sama dengan 1/3 daripada PQ. PQ tu berapa? Negatif 4Y tambah 5X. Okey, bolehkah? Boleh. Okey, sekarang awak cuma simplify, awak dapat 4Y. 1/3 kali negatif 4Y jadi negatif 4/3Y. 1/3 kali 5 akan dapat positif 5/3X. So yang ni ada Y, yang ni ada Y. Jadi awak tekanlah kalkulator. 4 tolak 4/3. Kalkulator saya tak tahu. Okay. 4 tolak 4/3 awak dapat berapa? 8/3. So awak dapat 8/3. So dia jadi 8/3Y tambah 5/3X. Okay, itu ialah vektor OB. Okey awak. Okey nak? So kalau awak jawapan ni samalah juga dengan kalau kita tulis 5/3X tambah 8/3Y. Sama saja. Okey? Okey. Baik. Kita ke soalan seterusnya. Biasanya vektor jawapan dekat soalan A awak nak guna kat soalan B. Macam itulah selalunya. Okey? So kita tengok sekarang soalan B. Jika OC sama dengan HOB dan PC sama dengan KPA, cari nilai H dan nilai K. So bila kita ada dua benda yang kita nak cari, kita nak cari H, kita nak cari K, bermaksud kita kena buat persamaan serentak. Kita kena buat simultaneous equation. Kita kena cari simultaneous equation, solve, dan kita boleh dapat dua unknown ini. Okay, so cerita dia nak cari dua benda kena ada dua persamaan. So dari mana nak dapat dua persamaan tu? Tengok maklumat yang dia beri, sebab dia beri OC. Jadi dia beri OC dengan PC, terpulang pada kita nak pilih apa. Katalah cikgu decide untuk pilih OC. Pertama cikgu jadi daripada soalan. Maklumat daripada soalan OC ialah sama dengan HOB. Yang kedua, saya kena cari OC juga tapi daripada diagram. Okey, daripada diagram saya nak cari OC. Okey, patah balik tengok diagram saya. OC. OC, saya boleh ambil jalan OA tambah AC. Pilihan yang saya ada, OC ialah OA tambah AC. Itu pilihan pertama. Pilihan lain, saya boleh daripada O nak pergi C, saya boleh ambil OP tambah PC. Okay, OC ialah sama dengan OP tambah PC pun sampai juga. Okay, ini saya dapat equation ni daripada diagram. Saya nak pilih yang mana? Saya tengok balik apa maklumat yang saya ada. Saya ada sekarang maklumatnya PC. Jadi antara dua pilihan ini yang ada PC tu ialah yang ini. Maka saya akan guna jalan OC sama dengan OP tambah PC. So kita P kat sini, kita tulis OC sama dengan OP tambah PC. Okay, setakat tu ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang kita cuma gantikan maklumat yang kita ada. So sekarang ni vektor OB. OB ni kita dah jawab tadi dekat soalan sebelumnya. Kita dah cari OB tadi. OB sama dengan 5/3X tambah 8/3Y. Maka kita P kat sini, kita bubuh. OC sama dengan H, buka kurungan, gantikan OB tadi. Gantikan 5/3X tambah 8/3Y.
5/3 X tambah 8/3 Y. Okey, letak tanda vektor. Okey, yang ni kita boleh expand, kita akan dapat 5/3 X. Yang vektor tu, yang X tu sentiasa letak belakang sekali. Okey, tambah, yang ni kalau kita expand dia akan jadi 8/3 vektor dia Y. Okey, ini ialah vektor OC yang teacher dapat maklumat ni daripada soalan ini. Okey, daripada diagram tadi, teacher pilih jalan kita OC sama dengan OP tambah PC. Jadi kita gantikan sekarang, OP tu apa? OP ialah 4Y. Soalan bagi 4Y. Okey, PC ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, PC tak ada. Cerita lain, apa yang dia bagi, maklumat dia bagi tak? Ada tak maklumat tentang PC? Tak ada. Maknanya kita kena carilah. Maknanya kita memang kena cari PC tu berapa lah. Nah? Okey. So patah balik sekarang kat sini. OP tadi ialah 4Y. Dia bagilah, aduh. Ni, kita nak guna maklumat ni tadi. PC sama dengan K. PO plus OC. PA, betul. KPA. Cikgu guna ni dulu. PC ialah KPA. So PA ni pula apa benda? Kita kena satu-satu. So 4Y plus K. PA tu ialah PO tambah OA. Okay. So saya patah balik tengok diagram. PA. Dari P pergi A. PA ialah PO tambah OA. So PO negatif 4Y. OA 3X. So jadi maksud kita sekarang. Ini kita akan jadi 4Y tambah K. PO ialah, PO tadi negatif 4. Cikgu. Ya, saya buat salah ke sayang? Tak cikgu, tadi kan kita dah dapat PA, value PA. Betul. Awal-awal buat soalan ni tadi kan? Aduh. Okey. Terima kasih. Tapi kalau tak ambil yang tu tadi, maknanya cerita dia macam tu lah. PO tambah OA awak ganti saja kat sini. Tapi yang ni terlebih rajin pula buat banyak kali kerja, benda tu dah ada. So tak payah cari kat sini pun tak apa. Okay, saya tulis balik. Saya patah balik. Tadi soalan awal-awal tadi. Kat mana tadi? Soalan nombor 1 tadi kita cari dah ni PA. PA ialah negatif 4Y tambah 3X. Jadi kita cuma perlu ganti kat sini. PA ni kita ganti dengan negatif 4Y tambah 3X. Betul. Okay, sebab tu cikgu kata jawapan dekat A guna dekat B. Okay, so yang ni kita expand. So dia akan jadi yang ini kita expand, dia akan jadi negatif 4KY. 4 kali negatif, K kali negatif 4 jadi negatif 4KY. Yang ini akan jadi positif 3KX. Okey, sini ada Y, sini ada Y. Maka kita boleh simplify, kita factorize, keluarkan Y. So dalam bracket akan ada, sini akan ada 4 minus 4K. Lepas tu yang 3X. Yang X tu tak ada kawan, tulis balik 3KX. Okey, sampai situ okey? Okey. So next step kita cuma nak kena compare lah. Kita compare kan. Sebab kita sekarang ada dua vektor yang sama. Kat sini kita ada OC, kat sini pun kita ada OC. Maka orang ini dengan orang ni ialah orang yang sama. Yang vektor X kita compare dengan vektor X. Jadi dari sini kita, kalau kita compare, kita tahu bahawa
5/3 H itu adalah sama dengan siapa? 3K. Saya bandingkan vektor X. Kemudian saya compare pula vektor Y. Y dengan Y. Kalau kita compare Y dengan Y, di sini kita dapat 8/3H itu sama dengan 4/4K. Okay, so sekarang kita dah ada dua equation. Ni equation 1, ni equation 2. Okay, macam mana cara kita nak selesaikan simultaneous equation? Terpulang. Awak boleh guna substitution, awak boleh guna elimination atau awak tekan calculator terus pun boleh. Sebab ini bab vektor. Bab vektor dia nak tengok jawapan saja. Dapat equation, cari jawapan. Okay, kalau nak tekan calculator, kita kena arrange dulu. Dalam bentuk equation ni kita susun balik. Kalau susun balik dia akan kita tulis macam ni. 5/3H 5/3H. Lepas tu ada K kat sini. Tolak 3K sebelah kanan ialah sama dengan sifar. Lepas tu equation kedua 8/3H tambah 4K. 4K yang negatif ni cikgu bawa pergi sini jadi tambah 4K sama dengan 4. Jadi sekarang awak masuk kalkulator, tekan mod EQN. Kita ambil unknown. Kita ada dua unknown iaitu H dengan K. Unknown kita pilih 2. So dia akan kalkulator akan tunjuk A1. So A1 ialah yang ni lah 5/3. Masukkan kalkulator awak 5/3. Tekan sama dengan. Okey, kemudian dia B1. B1 ialah negatif 3. Tekan sama dengan. C1. C1 ialah sifar. Sama dengan. A2. Tengok equation yang di bawah pula. A2 8/3. B2 ialah positif 4. Tekan 4 saja. C2 ialah 4 juga. So tekan sama dengan, kalkulator akan beri jawapan X sama dengan 9/11. X tu siapa? X tu ialah yang huruf di depan. Yang di depan kita ialah H. Jadi jawapan kita H sama dengan 9/11. Kemudian tekan sama dengan, kita dapat Y 5/11. Y tu ialah huruf yang di belakang. So K. K sama dengan 5/11. Itu jawapan akhir awak. H 9/11, K 5/11. Okay, tak payah nak tunjuk equation 1 kemudian kalau nak buat eliminate boleh juga kalau nak buat cara yang simultaneous equation tu. Equation 1 darab dengan 4, equation 2 darab dengan 3, so hapuskan K. Boleh ataupun nak guna penggantian pun boleh. Tapi sebab ini soalan vektor, dia nampak equation kemudian dia nak tengok jawapan akhir. So awak tekan kalkulator terus pun tak apa. So awak dapat H 9/11, K 5/11. Okay, jelas tak awak? Jelas. Okay. Okay, baik. Seterusnya, kita tengok soalan C. Soalan C diberi bahawa magnitude lah ni tanda dia. Maknanya dia kata X tu, vektor X tu panjang dia 5 unit. Dan luas segitiga OPA ialah 90 unit persegi. Kirakan jarak serenjang, okay, perpendicular distance from P to OQ. Dari P ke OQ. Di mana yang bahagian mana yang soalan minta kita cari. Okay, baik. Soalan kata find the perpendicular distance from P to OQ. Ni P, ni OQ. OP. Yes. Ni OQ, yang perpendicular dengan OQ ialah ini. So soalan suruh cari panjang ini, distance ini. Berapa? Okay. Find the perpendicular distance from P, daripada titik P ke OQ. Ni garisan OQ yang perpendicular, yang tegak dengan dari P. So ini yang kita nak cari. Sekarang sebab dia P tu duduk tegak atas O, so sebab tu kita nak cari garisan ini. Okay, dia nak yang tegak ke titik Q.
Okey, baik. Sekejap saya. Okey, baik. Kita teruskan. So, yang maklumat kita ada apa sekarang? Area triangle. Formula area triangle ada banyak. Yang paling basic belajar sekolah rendah 1/2 kali tapak kali tinggi. Kemudian belajar dekat bab triangle 1/2 AB sin C. Okay. Tapi sekarang sebab kita tak ada pakai sudut, so kita pakai 1/2 darab B darab H, tapak darab tinggi. So dalam kes ini, base kita ialah di sini, OQ. Vektor OQ kita tahu ialah sama dengan 5x. Okay, dalam soalan sebelum ni, dalam soalan diberi vektor OQ ialah 5x. Jadi dia kata x itu bernilai 5 unit, bermakna magnitude OQ, panjang OQ ialah 5 darab 5. X tu kita ganti 5. Dia akan jadi 25. Okay. So 1/2 area ialah 90. So teacher substitute sini 90 sama dengan 1/2 kali tapak dia ialah 25. Cikgu. Cikgu, mereka kata OPA. Jadi kita kena ambil OA je kan? Aduh. Betul Charma. Cikgu hang ni pun tak nak. Ni OPA. Sorry. Thank you Sharma. Yang kita fikir OPQ nah. So kita tak boleh ambil 25 lah. Bukan. Sebab yang 5x tu ialah OQ. OA sahaja berapa? Patah balik tengok sini. OA sahaja ialah 3x. Okey, OA sahaja ialah 3x. Maka kita pergi kat sini. Okey, OA saja ialah 3x. So jadi yang ni tak mau. Jadi OA dia punya magnitude ialah 3 darab 5. So dia jadi 15. Jadi tapak kita ialah 15. Kali tinggi tu kita nak carilah. Ni, H ni. Kita nak cari. Okey, so jadi 90 sama dengan 15/2 H. 15/2 12. H awak akan dapat H dapat 90 darab 2 bahagi 15. Dapat berapa tadi? 12? Ya. Okay. Kita double check. Betul. So H dapat 12. Siap. Nak tulis unit. Jangan pergi tulis sentimeter pula sebab kat sini dia bagi 5 unit. So kita tulis unit. Ni pun unit. Okay. Kalau tak mau tulis pun tak ada masalah. Tulis H sama dengan 12 pun maka penuh. Boleh awak? Boleh. Okay, boleh. Okay, baik. Kita, habis dah masa pun. Okay. So cikgu kata kalau macam tu cikgu berhenti kat sini lah. Okay, so kita dapat bincang 2 soalan vektor daripada kertas 1 dan kertas 2. Okay, sebelum cikgu akhiri, so kita tengok balik dalam bab vektor apa yang awak perlu tahu. Tak banyak yang perlu nak guna dalam bab vektor. Yang pertama awak kena tahu bahawa vektor itu ialah kuantiti, satu kuantiti yang ada magnitude dan ada direction. Sangat penting untuk tengok direction dalam bab vektor. Okey, kemudian yang penting tengok tanda palang ini, itu maksud dia magnitude. Magnitude itu maksudnya distance. Okey, kalau dia sengit macam ni macam mana nak dapat, kita guna teorem Pythagoras. Okey, unit vektor 1 bahagian. Okey, kalau kita anggap AB ni ada 5 unit, 1 bahagian jadi 1/5 daripada vektor tersebut. Okay, kalau parallel tak ada pula soalan ni parallel, tak apalah, nanti kat sekolah harap kita sempat jumpa soalan parallel, kita tambah lambda. Okay, so ada apa-apa nak tanya setakat tu?
Okay, kalau tak ada, sampai sini sajalah awak untuk hari ini. Cikgu harap yang handout yang cikgu bagi tu semua orang yang index number dengan koordinat geometri tu semua orang dah siapkan ya. Okay, so cikgu rasa kat sini saja, cikgu stop. Terima kasih awak. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, minggu depan ada kelas tak? Minggu depan kalau nak buat yang sekejap saya stop record dulu. Kalau boleh je, tak ada subjek lain setempah tak? Tak ada. Sebab minggu depan kan sepatutnya start sekolah tapi sama cuti kan. Yelah, ada subjek lain tempah tak? Tak ada. Tak Lagi. ada. Tak ada lagi. Ha. Boleh je kita buat.